Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syed Ahmad Luqman bin Syed Basir. Jadi hari ini saya akan membentangkan mengenai aplikasi dan penilaian buku teks. Terdapat 4 perkara yang paling penting di dalam komponen buku teks yang kita perlu ambil berat, iaitu isi kandungan yang terdapat di dalam buku teks. Yang kedua, bahasa yang digunakan di dalam buku teks. Yang ketiga, grafik yang digunakan di dalam buku teks. Seterusnya ialah paparan penyajian di dalam buku teks. Isi kandungan buku teks merupakan komponen yang paling penting. Untuk pengetahuan, isi kandungan pelajaran telah digubal dan bersesuaian dengan DSKP, iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Standard kesesuaian ini mencakupi kedalaman isi dan keluasan isi, termasuk penggunaan kosakata sesuai dengan tahap pelajar dan istilah yang tepat. Untuk bahagian isi kandungan ini, terdapat 4 perkara yang sangat penting yang perlu dititik beratkan. Yang pertama, kesesuaian kandungan. Yang kedua, ketepatan. Yang ketiga, penglibatan murid. Dan yang keempat, mestilah terkini. Untuk isi kandungan, kedalaman kandungan buku mampu memberikan kefahaman kepada pelajar serta penjelasan yang mendalam. Pengenalan terhadap asas-asas kehidupan setiap tajuk diterangkan sebelum memasuki tajuk yang lebih mendalam. Baik, yang kedua ialah dari segi ketepatan. Okey, ketepatan ini dari segi pengenalan atau idea terhadap sesuatu topik. Konsep, definisi dan fakta yang digunakan dalam buku teks bersesuaian dengan isi kandungan, iaitu memudahkan pelajar memahami pelajaran berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar. Yang ketiga ialah penglibatan murid, iaitu keupayaan untuk mendorong murid sikap ingin tahu sesuatu yang menimbulkan perasaan yang untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan perkara sudut informasi dalam bab pembelajaran. Yang keempat, terkini. Baiklah, isi kandungan itu mestilah mempunyai maklumat yang dihasilkan melalui paparan yang berbentuk gambar, ilustrasi dan grafik dalam menyampaikan idea. Contoh bab kesenian Islam mestilah ditunjukkan gambar ukiran kayu dan khat. Komponen seterusnya yang kita perlu menitik beratkan mengenai bahasa. Bahasa yang digunakan haruslah logik, komunikatif, interaktif dan sesuai dengan perkembangan pelajar. Penggunaan istilah, simbol atau iklan dalam struktur bahasa serta kesesuaian kaedah bahasa menjadi aspek yang paling penting untuk memastikan pemahaman yang lebih efektif. Sebagai contoh, perkembangan pelajar melalui mental, emosi dan sosial, rohani dan intelek. Baik, terdapat 6 perkara utama yang mesti kita ambil berat mengenai bahasa yang digunakan di dalam komponen buku teks. Yang pertama dari segi logik, kedua istilah dan ikon, ketiga komunikatif, keempat interaktif, kelima perkembangan pelajar dan yang keenam kaedah bahasa. Kita pergi lihat dahulu dari segi logik yang digunakan dalam bahasa. Okey, ketepatan struktur yang ada dalam buku teks ini bahasanya amat baik dan berkesan. Setiap unit pelajaran disusun dengan teratur mengikut tema yang telah ditetapkan. Ayat yang digunakan mestilah mudah untuk difahami oleh pelajar. Sebagai contohnya, menyatakan maksud dari segi bahasa dan istilah sesuatu perkataan seperti Islam dalam ayat yang lengkap tanpa penghuraian yang panjang. Okey, dari segi logiknya, kebakuan dan istilah buku teks memangnya perlu mengandungi bahasa baku yang benar dan baik.
Contohnya, penggunaan perkataan yang betul, ejaannya dapat memberikan pengetahuan kepada pelajar dan ejaannya mestilah betul dan tepat. Untuk bahagian istilah dan ikon, terdapat dua perkara yang utama yang kita perlu ambil berat dari segi konsistensi dan kefahaman. Baik, dari segi konsistensi, bagi istilah dan ikon, perlulah konsisten dan sistematik dalam setiap bab yang merangkumi pendahuluan, isi kandungan dan penutup. Sebagai contoh, bagi setiap bab akan dimulakan dengan pengenalan tentang pengertian atau maksud. Dari segi fahaman, istilah yang terdapat dalam buku teks ini mestilah mudah untuk difahami oleh pelajar dan ikon yang digunakan juga sesuai dengan tahap pemikiran pelajar. Contohnya, bahasa yang dijelaskan bagi maksud perkataan bahasa Arab diterjemahkan dengan laras bahasa yang sesuai dan mudah untuk difahami. Seterusnya, dari segi komunikatif. Okey, kefahaman bahasa yang digunakan untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran mestilah mudah untuk difahami oleh pelajar. Contohnya, bagi maksud kalimah Al-Quran diterangkan dengan bahasa yang mudah supaya pelajar faham dengan lebih lanjut. Dan komunikatif ini mestilah bersifat interaktif. Penyajian bahasa dalam buku teks ini bersifat interaktif yang dapat mendorong pelajar untuk minat belajar. Contoh, bahasa yang diguna pakai untuk melakukan tugasan dalam pelbagai bentuk seperti dialog, situasi dan lain-lain. Untuk bahagian interaktif, dalam buku teks ini telah diletakkan pelbagai jenis ikon dan ikon ini juga merupakan bahasa yang berbentuk interaktif bagi menarik minat pelajar. Salah satu contoh ikon adalah berbentuk gambar otak yang menunjukkan tentang soalan-soalan yang disoal berdasarkan tahap kebat. Daripada soalan-soalan ini, dapat mendorong pelajar berfikir secara kritis untuk mencari jawapannya. Perkembangan pelajar dari segi intelektual dan emosi. Okey, kita pergi kepada intelektual. Bahasa yang diguna mestilah sesuai berdasarkan intelektual pelajar yang mampu meningkatkan perkembangan kognitif dan memahami topik yang dipelajari. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan tidaklah terlalu sukar untuk difahami oleh pelajar seperti arahan, soalan yang diberikan menggunakan laras bahasa yang mudah iaitu nyatakan, berikan, jelaskan dan lain-lain. Dari segi emosi pula, buku teks yang mengandungi bahasa yang sesuai dan baik amatlah penting dalam mempengaruhi emosi pelajar. Contohnya, bahasa yang ada dalam buku ini bersesuaian dengan pelajar kerana mengandungi unsur-unsur kalimah Al-Quran dan hadis serta secara tidak langsung dapat memberikan ketenangan di dalam diri. Dari segi kaedah bahasa, kita kena menitik beratkan dari segi tata bahasa dan ejaan yang digunakan. Okey, tata bahasa merupakan pengetahuan atau pelajaran tentang pembentukan perkataan dan proses pembinaan ayat iaitu penyusunan kata dalam ayat. Contoh, ayat yang dibentuk dalam bahasa yang mudah seperti maksud perkataan dari segi bahasa dan istilah. Dari segi ejaannya pula, ejaan yang terdapat dalam buku teks ini berdasarkan Kamus Dewan Bahasa DBP. Contohnya, seperti perkataan akidah, iman yang merupakan bahasa pinjaman daripada bahasa Arab. Komponen seterusnya ialah dari segi grafik. Grafik yang menarik, bermakna dan berbeza-beza dapat meningkatkan minat pelajar terhadap isi kandungan. Contoh, penggunaan ilustrasi dan warna dalam penyampaian maklumat. Sebagai contoh, ilustrasi warna.
Terdapat 6 ciri yang paling penting untuk grafik. Kita akan lihat dari segi penyusunan grafik, dan grafik itu mestilah menarik, dan grafik itu memberi makna yang sangat besar kepada pelajar. Dan keempat, kesesuaian grafik yang ditunjukkan di dalam buku teks. Dan yang kelima, mempunyai variasi. Dan yang keenam, memberikan rangsangan kepada pelajar. Untuk bahagian penyusunan, dia ada dua perkara yang penting kita perlu ambil kira, iaitu dari segi dimensi menegak dan dimensi mendatar. Untuk dimensi menegak, dimensi vertikal adalah tentang penyusunan olahan bahan mengajar berdasarkan tingkat kesukaran. Bahan yang disusun daripada mudah kepada yang lebih sukar. Untuk dimensi mendatar adalah berkenaan penyusunan isi kurikulum dari segi integrasi, skop dan imbangan. Susunan skop ini diintegrasikan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, mestilah menarik. Sebagai contoh, paling senang untuk kita faham dari segi penggunaan warna. Warna dapat mempengaruhi cara pandangan dan memberi inspirasi kepada pelajar untuk lebih fokus belajar. Contoh, dalam buku teks terdapat pelbagai jenis warna yang digunakan supaya setiap helaian muka surat itu tidak membosankan, malah mampu menarik minat pelajar. Seterusnya, mestilah grafik ini bermakna dan bermanfaat. Dari segi manfaat, ianya dapat membantu guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta berguna terhadap pelajar dalam memahami topik yang dipelajarinya. Sebagai contoh, setiap ilustrasi yang diletakkan mampu memberi maklumat baru kepada pelajar. Dan hasilnya, sebagai alat bantu didik kepada guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi pelajar pula, sebagai bahan atau sumber ilmu pengetahuan yang tersusun mengikut kurikulum terkini. Contohnya, setiap ilustrasi dan teks dapat membantu pelajar untuk lebih faham isi kandungan. Dari segi kesesuaian grafik, isi kandungan perlulah sesuai dengan tahap umur dan fizikal pelajar. Sebagai contoh, isi kandungan yang dibincangkan dalam buku teks ini mestilah mengikut peringkat umur pelajar sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Untuk bahagian variasi, merujuk kepada bentuk lukisan, ilustrasi, fotografi dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam buku teks ini mempunyai pelbagai jenis grafik, iaitu nota-nota dalam bentuk ilustrasi atau kartun. Untuk bahagian rangsangan pula, mestilah buku ini menggalakkan pelajar untuk berfikir. Contohnya, dalam buku ini ada menyediakan beberapa soalan kebat bagi meningkatkan perkembangan kognitif pelajar secara kreatif dan kritis. Paparan atau penyajian merupakan salah satu aspek yang paling penting untuk komponen buku teks. Paparan mestilah mempunyai teknik penyajian yang sistematik, terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Ia bertujuan untuk membangkitkan motivasi pelajar dan memberikan gambaran tentang pencapaian pembelajaran. Sebagai contoh, ia dapat merangkumi nilai penghayatan, informasi dan glosari. Untuk bahagian paparan atau penyajian, terdapat 4 perkara yang paling penting yang kita perlu ambil tahu, iaitu dari segi teknik paparan. Yang kedua, sokongan paparan. Yang ketiga, koheren. Yang keempat ialah penglibatan murid. Untuk bahagian teknik paparan, setiap permulaan bab mestilah dimulakan dengan definisi atau maksud serta penjelasannya.
Sehubungan dengan itu, nota diselang dan diselitkan dengan aktiviti kumpulan serta bahagian rumusan dan latihan pengukuhan sebagai penutup bab. Untuk bahagian sokongan paparan, mestilah memotivasikan pelajar. Sebagai contoh, buku teks dapat membantu murid untuk minat membaca kerana komponen paparan itu menarik. Contoh, penggunaan gambar dan ikon menarik seperti kod QR yang merupakan satu aplikasi untuk mencari maklumat dan sumber rujukan bahan tambahan daripada internet. Penglibatan murid amatlah penting kerana interaktif penting dalam mendorong murid untuk melibatkan diri dalam latihan berkumpulan sekaligus dapat mewujudkan interaksi antara rakan-rakan dan juga guru. Dan berpusatkan murid merupakan satu proses pengajaran dan pembelajaran berkonsepkan PAK21. Gaya pembelajaran ini dapat membantu melibatkan murid untuk melaksanakan tugasan secara kendiri. Contoh, latihan yang berbentuk perbincangan dalam kumpulan. Hasil daripada perbincangan kita daripada awal sehingga kini, apa yang saya dapat nyatakan di sini, buku teks sebagai satu sumber rujukan utama kepada guru dan murid sewaktu proses pembelajaran tidak dapat dinafikan lagi kepentingannya. Justru KPM sentiasa mengawal mutu buku teks dengan cara melantik panel penilai terdiri daripada pensyarah universiti awam, pensyarah Institut Perguruan Malaysia, tenaga guru pakar, guru cemalang dan guru akademik yang berpengalaman dalam bidang masing-masing bagi menghasilkan sebuah buku teks yang memenuhi keperluan pendidikan. Pihak KPM juga menyediakan panduan penulisan dan garis panduan penulisan bagi menyediakan buku teks yang terbaik dan berkualiti tinggi. Berdasarkan penilaian yang dibuat berkaitan dengan buku teks, aspek seperti isi kandungan, bahasa, paparan dan grafik dalam sesebuah buku memainkan peranan penting dalam menghasilkan sajian ilmu komponen pendidikan serta aktiviti yang dapat memenuhi kriteria sesebuah buku teks. Penilaian serta analisis yang dibuat juga bagi memastikan keselajaran isi kandungan dengan aktiviti dan aktiviti yang diberikan agar dapat meningkatkan kemahiran asas fizikal dan kreativiti dan daya kritikal murid. Oleh itu, penggunaan buku teks secara cekap dan terancang dapat menghasilkan kualiti pengajaran yang lebih berkesan serta menyediakan maklumat yang memenuhi aspirasi pendidikan di Malaysia. Maka proses penilaian ini tuntasnya adalah bagi memastikan murid khususnya dapat memperoleh manfaat yang maksimum dari penggunaan buku teks. Sekian sahaja daripada saya, Syekh Ahmad Luqman bin Syekh Basir.